Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazrin Shah bin Hassan daripada Universiti Putra Malaysia akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Konsep Argumen dan Argumentatif serta Elemennya. Hadirin sekalian, konsep argumen dan argumentatif ini merupakan dua konsep yang berbeza. Terdapat 5 bidang ilmu di dunia ini yang membincangkan tentang konsep argumen dan argumentatif, iaitu semantik, epistemologi, dialektik, retorik dan juga psikologi. Kelima-lima bidang ini membahaskan konsep argumen dan argumentatif ini yang hampir sama maksudnya. Chuming 1999 merumuskan bahawa konsep argumen dan argumentatif ini dapat dibezakan melalui hubung kait yang terkandung di antara kedua-dua definisi konsep ini. Lantaran itu, kertas kerja ini akan membincangkan konsep argumen dan argumentatif serta hubungan yang terkait di antara kedua-dua konsep ini. Hadirin sekalian, konsep argumen. Perkataan argumen itu sendiri berasal daripada bahasa Inggeris iaitu argue yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu secara pinjam terjemah. Tolmin menjelaskan bahawa argumen ialah rangkaian beberapa pernyataan yang saling terkait di antara idea dan juga alasan yang di antara kedua-dua elemen ini mengandungi bukti yang merupakan sebahagian daripada hujah penutur. Selain itu, Otzemir 2018 dalam artikelnya menjelaskan bahawa argumen sebagai sebuah alasan atau pendirian untuk seseorang itu menyokong atau menolak idea atau cadangan yang dikemukakan. Rash dan rakan-rakan tahun 2020 mendefinisikan argumen sebagai satu set premis yang ada kaitan dengan kesimpulan yang dikemukakan. Bertitik tolak daripada pandangan beberapa sarjana ini, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa konsep argumen perlu mempunyai 3 prinsip ini. Yang pertama, terkandung di dalamnya sebuah pernyataan, idea atau pendirian. Yang kedua, disokong oleh beberapa alasan atau bukti bagi pernyataan yang dikemukakan. Dan yang ketiga, akhir sekali, wujudnya pertalian di antara pernyataan dengan alasan bagi menguatkan argumen yang diberikan. Oleh itu, konsep argumen merujuk kepada sebuah pernyataan atau pendirian yang disokong oleh beberapa alasan atau bukti yang relevan bagi memperkuatkan hujah yang dikemukakan, sama ada dengan tujuan untuk menyokong idea atau membantah idea yang dikemukakan. Hadirin sekalian, beralih pula kepada konsep argumentatif. Argumentatif pula merujuk kepada proses mengembangkan argumen. Hal ini diperakui oleh Tolmin 1979. Proses mengembangkan argumen merujuk kepada keseluruhan aktiviti berargumentatif, iaitu dari mula mengemukakan pendirian, mengujinya, menyokongnya, memberikan alasan, mengkritik alasan, menolak alasan dan sebagainya. Hassani 2005 menjelaskan bahawa argumentatif ialah proses untuk mempengaruhi orang lain dengan menghadirkan bukti-bukti tertentu bagi membuktikan argumen yang dikemukakan secara logik dan berfakta, dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar akan idea yang dikemukakan. Lantaran itu, konsep argumentatif ini merupakan sebuah bentuk komunikasi, sama ada secara lisan maupun tulisan, dengan tujuan untuk meyakinkan
orang lain terhadap argumen yang dikemukakan yang disertai dengan bukti-bukti tertentu bagi menyokong argumen tersebut. Rentetan daripada penjelasan mengenai konsep argumen dan argumentatif ini, pengkaji dapat merumuskan bahawa argumen merupakan bahagian dalam argumentatif. Dalam konteks ini, proses argumentatif akan berlaku jika wujudnya argumen dalam proses tersebut, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tanpa adanya argumen, proses tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai proses argumentatif. Oleh itu, hubungan antara argumen dan argumentatif dapat digambarkan dalam rajah ini. Hadirin sekalian, beralih pula kepada elemen-elemen dalam argumen. Dalam teori pembentukan argumen oleh Tolmin 1979, beliau membangunkan 6 elemen untuk mengemukakan sesuatu argumen. Yang pertama, hujah. Yang kedua, alasan. Yang ketiga, andaian. Yang keempat, sokongan. Yang kelima, pematahan hujah. Dan yang keenam, penjelasan hujah. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan tadi, skema lengkap teori pembentukan argumen oleh Tolmin dapat dilihat dalam rajah ini. Kesimpulannya, penyusunan elemen argumen sangat dititik beratkan untuk membangunkan sesuatu argumen. Oleh hal yang demikian, bagi membentuk keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan pembaca atau pendengar terhadap sesuatu idea yang ingin disampaikan, harus dimulakan dengan satu penyataan atau idea terlebih dahulu. Kemudian, mengujinya dengan mengemukakan bukti-bukti atau alasan tertentu dan seterusnya mengemukakan bantahan jika perlu, sehingga mencapai satu titik penalaran yang sempurna dan boleh diterima oleh logik akal pembaca atau pendengar. Sekian, terima kasih.